Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Tajuk kita pada hari ini ialah Amalan Hijau dalam Kehidupan. Sebentar lagi kita akan lihat buku teks jilid 2 muka surat 37 dengan tajuk Amalan Hijau dalam Kehidupan. Kemudian, kita akan lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 40 dan 41 dengan tajuk Bersama-sama Menghijaukan Alam Sekitar. Kita akan belajar kemahiran menulis. Standard pembelajaran ataupun SP pula ialah 3.2.2-1 dan -2. Objektif kita, pada akhir sesi PDPR, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 3 jawapan pemahaman berdasarkan soalan dengan betul. Kriteria kejayaan pula, murid berjaya jika dapat 1. Membaca bahan dengan betul, 2. Memahami bahan yang dibaca, 3. Menulis jawapan pemahaman dengan lengkap. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 37. Kita akan baca terlebih dahulu bahan yang diberikan. Amalan hijau dalam kehidupan. Keluarga Alice mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga di dapur. Menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Abang sepupu Alice menaiki kenderaan awam ke tempat kerja. Mengurangkan pencemaran alam kerana kurang asap kenderaan. Pakcik Alice menggunakan baja kompos di kebunnya. Mengurangkan penggunaan bahan kimia. Kotak kuning di sebelah kiri buku ini ialah amalan yang diamalkan oleh mereka. Manakala, kotak hijau ini pula ialah kesannya. Seterusnya, lihat soalan yang diberikan di bawah. Jawab soalan yang berikut. 1. Apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? 2. Mengapakah Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? 3. Setujukah kamu bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra? Mengapa? 4. Jelaskan amalan hijau yang kamu amalkan. Sekarang, kita akan cuba jawab soalan yang diberikan. Lihat soalan yang pertama. Apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Mari kita cari jawapannya di atas. Keluarga Alice mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Jadi, bagaimanakah kita hendak menulis jawapan tersebut? Kita boleh tulis, keluarga Alice mengamalkan amalan hijau. Lihat soalan yang kedua. Mengapakah Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Kita akan cari jawapannya di atas. Jadi kalau kamu lihat, di sini Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Kesannya ialah menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Jadi kita boleh tulis, Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Seterusnya, lihat soalan nombor 3. Setujukah kamu bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra? Mengapa? Kalau kamu lihat, keluarga Alice mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Setiap amalan ini dapat mengurangkan pencemaran alam. Jadi, adakah kamu bersetuju amalan keluarga Alice ini dapat mewujudkan alam yang mesra? Ya, kamu sepatutnya bersetuju. Jadi, kita boleh tulis, ya, saya bersetuju bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra kerana amalan-amalan yang diamalkan oleh mereka dapat mengurangkan pencemaran alam. Sekarang, lihat soalan keempat. Jelaskan amalan hijau yang kamu amalkan. Jadi, soalan ini bertanya jika kamu ada mengamalkan amalan hijau.
Ada tak amalan hijau yang kamu amalkan? Apa contoh amalan hijau yang boleh kamu amalkan? Yang pertama, kamu boleh berjalan kaki ke sekolah. Ataupun kamu boleh menunggang basikal ke sekolah. Selain itu, kamu juga boleh mengamalkan tidak mandi terlalu lama. Jadi, macam mana kita nak tulis jawapan yang terakhir ni? Kita boleh tulis, antara amalan hijau yang saya amalkan ialah berbasikal ke sekolah dan tidak mandi terlalu lama. Seterusnya, kita akan lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 40. Sebelum kita membaca petikan ini, kita akan baca terlebih dahulu arahan yang diberikan. Baca, fahami dan jawab soalan. Mari kita baca petikan yang diberikan. Bersama-sama menghijaukan alam sekitar. Di tempat tinggal keluarga Seha, terdapat sebuah kawasan lapang. Keluarga Seha bersama dengan jiran mereka bercucuk tanam di situ pada waktu petang. Mereka menanam pelbagai sayur seperti kacang panjang, cili dan sawi. Sayur-sayuran itu segar dan bebas daripada baja kimia. Mereka hanya menggunakan baja organik. Sayur-sayuran itu akan dipetik dan diagih-agihkan sesama mereka. Para penduduk tidak perlu lagi membeli sayuran. Mereka mendapat sayuran segar dan percuma. Sekarang, lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 41. Lihat soalan pertama. Kawasan lapang itu terletak di mana? Soalan 2. Keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam bila? Soalan 3. Apakah jenis sayur yang ditanam oleh mereka? Soalan 4. Bagaimanakah keadaan sayur-sayuran yang ditanam? Soalan 5. Mengapakah mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik? Soalan 6. Bagaimanakah keluarga Seha dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar? Sekarang, kita akan cuba jawab soalan yang diberikan. Mari lihat soalan yang pertama. Kawasan lapang itu terletak di mana? Kita akan lihat semula petikan yang telah kita baca untuk mencari jawapan. Soalan pertama bertanya tentang kawasan lapang, jadi kita akan cari terlebih dahulu frasa kawasan lapang di dalam petikan. Jika kamu lihat di dalam petikan, terdapat frasa kawasan lapang di ayat yang pertama. Kita akan baca ayat tersebut. Di tempat tinggal keluarga Seha, terdapat sebuah kawasan lapang. Jadi sekarang kita tahu tempat lapang tersebut berada di tempat tinggal keluarga Seha. Bagaimana kita hendak menulis jawapan yang lengkap berdasarkan ayat tadi? Kita boleh tulis, kawasan lapang itu terletak di tempat tinggal keluarga Seha. Lihat soalan yang kedua. Keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam bila? Mari lihat petikan yang diberikan. Bila kita gunakan untuk bertanya tentang waktu? Di dalam petikan yang pertama, dapatkah kamu cari perkataan yang berkaitan dengan waktu? Perkataan yang berkaitan dengan waktu ialah petang. Kita akan baca ayat tersebut. Keluarga Seha bersama dengan jiran mereka bercucuk tanam di situ pada waktu petang. Sekarang, bagaimana kita ingin menulis jawapan yang lengkap? Kita boleh tulis, keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam pada waktu petang. Lihat soalan yang ketiga. Apakah jenis sayur yang ditanam oleh mereka? Mari kita lihat semula petikan yang diberikan. Lihat perenggan yang kedua. Soalan tersebut bertanyakan jenis sayur yang ditanam oleh mereka.
Kita akan lihat di dalam petikan jenis-jenis sayur yang ada. Kacang panjang, cili dan sawi. Jadi mereka menanam kacang panjang, cili dan sawi. Bagaimanakah kita hendak menulis jawapan yang lengkap? Kita boleh tulis, mereka menanam pelbagai jenis sayur seperti kacang panjang, cili dan sawi. Lihat soalan yang keempat. Bagaimanakah keadaan sayur-sayuran yang ditanam? Kita akan lihat semula petikan untuk mencari jawapan. Kita akan cari frasa yang menunjukkan keadaan sayur tersebut. Frasa yang menunjukkan keadaan sayur tersebut ialah segar dan bebas daripada baja kimia. Bagaimanakah kita hendak menulis jawapan yang lengkap? Kita boleh tulis, sayur-sayuran yang ditanam segar dan bebas daripada baja kimia. Lihat soalan yang kelima. Mengapakah mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik? Jika kamu baca petikan tadi, mereka menanam sayur-sayuran tersebut bersama-sama. Oleh itu, hasilnya perlu dikongsi bersama. Bagaimana kamu hendak menulis jawapan yang lengkap? Kamu boleh tulis, sayur-sayuran itu diagih-agihkan selepas dipetik kerana sayur-sayuran itu ditanam bersama-sama. Oleh itu, hasilnya perlu dikongsi bersama. Lihat soalan yang keenam. Bagaimanakah keluarga Seha dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar? Daripada petikan yang kita baca, kita tahu mereka menanam sayur-sayuran. Jadi, kita boleh tulis, keluarga Seha dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar dengan menanam sayur-sayuran. Itu sahaja pembelajaran untuk hari ini. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu membuat latihan di muka surat 41. Jika kamu ada sebarang persoalan, kamu boleh ajukan di ruangan komen. Terima kasih semua. Assalamualaikum.